Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini kita akan teruskan pelajaran kita dengan matematik kita dengan topik bab 4 iaitu matematik pengguna percukaian. Okey. Okey. Hari ini subtopik hari ini adalah 4.1 percukaian. Okey, di mana standard pembelajaran kita adalah 4.1.1 menghuraikan tujuan percukaian. Okey, kita nak tahu apa tujuan cukai. Okey. Okay, yang pertama sekali kita kena tahu apa dia maksud percukaian. Percukaian tu adalah satu proses hasil tu dalam bentuk wang, okay, yang dikumpulkan daripada individu atau syarikat. Okay, untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan. Hasil tu digunakan untuk pembangunan negara. Contohnya dari segi pendidikan, kesihatan, keselamatan dan kebajikan. Semua tu apa yang disumbangkan tu adalah untuk kesejahteraan semua rakyat. Okey, rakyat tu siapa? Kita. Okey. Jadi sekarang ni cukai tu adalah seolah-olah macam satu pendapatan negara. Okey. Jadi setiap negara tu akan mengumpul cukai daripada rakyat dia. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey. Jom kita cuba. Okey, so nampak tak semua kitaran ni? Okey, so sekarang ni soalan ni, apa yang boleh anda huraikan berdasarkan gambar rajah di bawah ni? Okey, so siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Saya tulis nama ni, siapa yang nak cuba huraikan? Saya tulis nama, adalah ganjaran dia. Okey, tengok dulu. Siapa nak cuba? Ada tak? Kau malah cuba je. Saya nak try. Okey, saya tu siapa? Bagus. Hisham. Alright, Hisham, Mr. Secret, come on. Rakyat Malaysia dibayar cukai sebab banyaklah benda yang diorang buat dekat Malaysia ni mesti kena ada bayaran cukai. Okay. Yang cukai tu dibagikan dekat kerajaan. So kerajaan boleh bantu negara untuk membangunkan ekonomi negara. Dengan membangunkan ekonomi negara, rakyat jadi makmur lah. So kemudahan yang rakyat dapat kemudahan lah berdasarkan pembangunan yang kerajaan telah buat berdasarkan cukai yang diorang bayar tu. So pentinglah diorang bayar cukai tu untuk diri diorang juga. Okay. Bagus. Boleh kita buka sikit. Okay, bagus tu. Ada lagi tak yang nak cuba lagi? Bagus sangat huraian tu. Okay, ada tak orang lain yang nak tambah? Ada? Yang nak buat penambahan daripada apa yang Hisham terangkan? Tak ada? Hisham 5 RC 5 RC 2 Hisham. 5 RC 1. 5 RC 1. Okey. Tak ada? Yang lain tak ada? Okey. So saya tambah sikit. Okey. So dari tadi macam Hisham cakap, rakyat kita membayar cukai kan. Kemudian cukai tu kerajaan guna untuk membangunkan negara, untuk dinikmati oleh masyarakat. Betul tak macam tu Hisham tadi? Betul. Betul, bagus. So secara kitarannya memang macam tu lah. Okey, siapa yang bayar? Masyarakat kita semua. Kita yang bayar. Rakyat. Okey, lepas tu siapa yang ambil? Kerajaan. Cukai tu diambil oleh kerajaan. Okey. Kemudian dan diurus juga oleh kerajaan. Okey, apa kegunaan cukai tu? Untuk membangunkan negara. Kemudian bila negara dah membangun, okey, dah macam-macam kemudahan yang disediakan. Kemudian segala kemudahan tu siapa yang guna? Kembali kepada rakyat balik semula. Maksudnya cukai ni daripada rakyat untuk rakyat. Itu secara kitaran, secara amnya. Okey. Alright, bagus ya Hisham. Okey, dapat. Okay. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, saya teruskan. Okey, seterusnya.
Okey, tengok apa tujuan percukaian. Okey. Okay, tujuan percukaian yang pertama adalah sumber pendapatan kerajaan. Okey, yang kedua adalah alat pelaksanaan polisi kerajaan. Okey, keempat adalah kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Okey, keempat alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, kita akan tengok satu persatu. Okey, sebelum tu ada tak nak sesiapa yang nak terangkan pasal sumber pendapatan kerajaan ni? Ada tak pelajar lain? Tak ada? Okey. Tengok dulu. Okey, yang pertama, tujuan pendapatan apa tadi kan? Yang pertama adalah sebagai sumber pendapatan kerajaan. Tadi awal-awal tadi kita dah, saya dah bagi tahu dah tadi. Okey, cukai ni adalah satu sumber pendapatan kerajaan. Contoh kalau kat Malaysia ni, kat Malaysia ada cukai yang diambil. Samalah macam negara-negara lain. Cuma cukai di Malaysia ni tidak setinggi negara-negara lain. Dia ada pro dan kontra dia. Okey. Tak semestinya cukai yang kita yang negara Malaysia ni kenakan rendah, tak semestinya bagus sangat, dan juga tidak semestinya negara yang kenakan cukai tinggi tu dia sangat bagus. Tak semestinya. Okey, kita tengok Okey, yang pertama sebagai sumber pendapatan negara untuk mentadbir urus negara. So kalau dengan adanya cukai, dengan adanya pendapatan, adalah sumber kewangan untuk tadbir urus negara. Macam contohnya nak bayar gaji ke, kan. Okey, lepas tu untuk membiayai projek pembangunan negara. Contoh kalau nak bina bangunan KLCC, kan. So daripada hasil pendapatan kerajaan tu, negara kita mengumpul cukai tu. Salah satunya lah selain daripada lain-lain pendapatan. Okey, seterusnya untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Apa maksud kat sini? Untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okey, kalau kat sini maksudnya bila orang yang mempunyai pendapatan yang sangat tinggi, okey, bila dia bayar cukai tu akan kembali semula kepada orang lain yang mungkin tak mampu untuk bayar cukai, tapi dia dapat balik hasil kerajaan kutip cukai tu. So sama-sama merasa. Jadi kalau seorang individu gajinya kurang, pendapatannya kurang, tak dapat membayar cukai, so ada orang yang lebih berkemampuan akan menampung kemudahan dari segi orang yang tidak berpendapatan tinggi tu. Okay, itu secara kasar lah. Okey, yang seterusnya adalah alat pelaksanaan polisi kerajaan. Okey, macam mana tu? Okey, tengok. Supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif, okey, dengan adanya cukai. Contohnya, pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Okey, maksudnya kat sini kerajaan ada menjalankan polisi masyarakat penyayang. So bila ada cukai, okey, so bila masyarakat penyayang, ibu bapa boleh buat rawatan dengan bayaran yang sikit, disebabkan ada cukai. Cukai tu dah menampung rawatan itu. Okey. Seterusnya cukai, contoh yang lain, cukai keuntungan harta tanah dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan harta tanah yang keterlaluan. Okay, kat sini contohnya macam seorang yang individu yang sangat kaya, dia asyik nak mengumpul harta, jadi dia ada tanah dia beli. Jadi macam sangat banyak. Akhirnya dia seorang saja mempunyai contoh kat sini harta tanah yang sangat banyak. Okay, jadi disebabkan tak ada cukai, kalau tak ada cukai, dia boleh beli tanah ikut suka hati dia selagi dia ada duit. So bila ada cukai harta tanah, dia boleh, maksudnya kerajaan boleh tahu harta yang dia ada dan boleh dikenakan cukai. Jadi bila dia nak tambah harta lagi, dia kena fikir, nanti ni kena bayar cukai. Lagi banyak tanah dia ada, lagi banyaklah cukai yang dia akan bayar.
Jadi dia kena fikirkan. Jadi tak adalah orang yang sama, orang yang sama je mempunyai beli harta. Orang yang sama je akan bertambah hartanya. Jadi dia bagi peluang untuk orang lain juga dapat beli hartanah contohnya kat sini. Okey. Ada tak soalan? Kan kalau ada soalan boleh angkat tangan. Okey, seterusnya tujuan percukaian yang lain tu tadi adalah kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Okey, kat mana? Apa maksudnya kat sini? Okey, cukai boleh dikenakan kepada sesuatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan atau penggunaan perkhidmatan tertentu. Okey, misalnya cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian. Okey, kalau kat sini cukai rokok dan cukai arak itu adalah barangan. Cukai barangan maksudnya rokok dan arak dikenakan cukai. Okey. Kenapa kenakan cukai? Okey, supaya kita tahu rokok tu tak sihat untuk kesihatan, arak pun sama. Okey. Jadi apabila rokok dan arak ni dikenakan cukai barangan, jadi bila penjualan tu akan jadi lebih mahal. Harga dia akan jadi lebih mahal. Okay, jadi kalau harga lebih mahal, mungkinlah orang akan kurang membeli. Kenapa mahal cukai rokok? Kenapa rokok dan arak mahal? Sebab dia kena ada cukai yang perlu dibayar. Sebab itu dia jadi mahal. Okay, kalau tak ada cukai, bolehlah dikurangkan harga. Okay, disebabkan ada cukai, dia jadi lebih mahal. Jadi sebab dia tak elok, jadi bila mahal, orang pun tak naklah beli sangat. Macam tu. Okay, sebab itu kena adakan cukai, perlu diadakan cukai untuk rokok dan arak. Okey, kalau seterusnya adalah cukai barang perkhidmatan. Perkhidmatan yang kenakan sini, contoh cukai perjudian. Tak tahulah cukai dia berapa, mungkin mahal lah kan, sebab orang yang berjudi ni orang yang ada duit. Kalau tak ada duit dia tidak berjudi. Okey, jadi cukai perjudian ni dikenakan. Sebab perjudian ni elok ke tak elok? Boleh fikir sendiri kan, elok ke tak kan? Okey, jadi dia adalah satu yang tak elok, jadi cukai perjudian ni dikenakan supaya orang tak ramai orang yang berjudi. So kalau orang yang tak mampu pun tak boleh berjudi sebab fikir kena ada cukai untuk berjudi. Okay, so itu yang ketiga. Okay, seterusnya. Okay, yang seterusnya alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Alat kewangan untuk menstabilkan ekonomi. Okay, so pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Contohnya macam apabila berlaku inflasi, kerajaan tak boleh sewenang-wenangnya nak menaikkan harga barangan. Okay, jadi kat sinilah cukai ni akan menimbal balik, akan digunakan bagi menampung serba sedikit kalau ada suatu masalah ekonomi berlaku. Ini secara umumnya. Okay, so kat sini sekarang kita fikirkan. Fikirkan. Okay, siapa nak terangkan yang ni? Siapa nak terangkan? Terangkan satu pun tak apa. Ke mana hasil cukai digunakan? Okay, siapa nak terangkan yang pertama? Satu je. Satu dulu. Seorang satu. Bagi orang lain dululah. Sesiapa. Cepat. Selain Hisham. Hisham dah ada dah ni. Dah ada. Jangan nasi Hisham je Orang lain pun kena participate. Cikgu tulis nama yang melibatkan diri ni. Ya, betul. Zakwan tak nak cuba ke Zakwan? Haris. Haris, betul Haris. Mana Haris? Mana Haris? Cikgu. Haris, siapa lagi? Zazat selalu. Zazat. Yang ada Chinese boy tu yang 4 SK2 ke? Berapa SS2 Chinese boy tu ada tak? Cepat siapa? Siapa saja? Ke nak saya panggil ni? Saya sebut Cikgu Zahirudin, tolong sebut siapa nama ada kat situ. Tak apa, cuba je. Okay, cuba je. Salah pun tak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita mencuba. Saya nak stop kejap boleh tak? Stop recording.